Oh Tuhanku. Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. 主啊，我们感谢你今天早上， Kami boleh datang dengan segala beban, pergumulan, dan kebutuhan kami. 我们可以带着我们的挣扎一切思想来到主你的跟前。 Kami tahu Tuhan menerima kami. 我们知道主你引接我们， Karena Engkau mengasihi kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. 因为你在我们的主耶稣里，主你爱我们。 Kami bersyukur boleh ada di Minggu Advent. 我们感谢主，我们可以在这等待期， Ketika kami akan memasuki perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus. 当我们要进入庆祝这个圣诞主你的降生， Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami 主你预备我们的心，我们的思想， untuk berusaha mengerti dan menghargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar. 叫我们可以怎样子尊重主你这样子伟大的牺牲。 Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, 就是今天接着今天早上的话语， Tuhan menolong kami untuk melihat akan kasih-Mu yang begitu besar. 你帮助我们看到主你伟大的爱， Kami boleh melihat rencana-Mu yang begitu agung, 我们可以看到主你这样子尊贵的计划， supaya kami tahu tempat kami, bagaimana kami harus hidup. 使到我们知道我们应该怎样活着。 Tuhan urapi kedua hamba-Mu, 主你高问你两位仆人， berbicaralah pada setiap kami. 向我们每个人说话， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk, saudara yang terkasih. 弟兄姐妹们，请坐。 Shalom, saudara sekalian. 平安，弟兄姐妹们。 Kita akan bersama-sama membaca Yeremia 31 ayat yang ke-33 ya. 今天早上我们要看的圣经是在耶利米书第31章，我们看第33节。 Jadi kita baca ayat 31 dan 33 ya. 我们读第31节跟33节。 Saya akan mulai, nanti Pak John menyambung dengan Mandarin ya. 好， Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家立个新约。 Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。” Saudara, ada seorang pria yang sudah bekerja sebagai kepala cabang bank selama 30 tahunan. 弟兄姐妹，有一个男人，他已经做了这个银行的分行的经理，差不多有几年的时间。 Setiap hari dia datang ke bank, dia selalu ada satu kartu dengan tulisan gelar kepala cabang. 每天他来到办公室，在他身上有一个卡，写下他是一个分行经理。 Dia dihormati, dia sangat sibuk dan dia orang penting. 他被人家尊重，他多么的忙碌，他是一个重要人物。 Tetapi tiba waktunya pensiun. 但是到了时间退休的时候， Nah, kartu kepala cabang itu ditarik. 这个卡也是被公司拉回去了。 Dia tidak perlu pakai jas lagi. 他已经不需要穿这个西装了， Sudah bukan pejabat bank kok. 他已经不是银行的主任， Tidak ada yang telepon dia, 没有人打电话给他， nggak ada yang tanya pendapat dia, 也是没有人问他的事情， tidak ada yang undang dia rapat. 也是没有人家请他来开会， Sepi sekali rasanya, saudara sekalian. 感到这样子的寂寞， Dia merasa kehilangan identitas. 他感觉到失去了一切， Dia merasa tidak berharga 他感到自己没有用了， karena sekarang sudah tidak menghasilkan apa-apa. 因为如今已经没有什么收入了。 Saudara, satu hari cucu perempuannya berusia 3 tahun datang berkunjung kepada dia. 有一天，他的孙子3岁的女孩子跑来看公公， Dia naik ke pangkuan, cucunya naik ke pangkuan dia dan tertawa-tawa di sana.
他爬上他公公的腿上，在那边跟公公这样子笑。 Dia tidak tahu kakeknya itu kepala cabang dulunya. 他不知道过去他爷爷是一个分行的经理， Dia tidak tahu juga kakeknya sudah tidak ada penghasilan lagi. 他如今也不知道他爷爷没有收入了， Dia tidak peduli, saudara sekalian. 他不管这些， Yang dia tahu dia menikmati pangkuan kakeknya itu. 他只知道他享受坐在他爷爷的怀抱里。 Saudara, ketika dia melihat cucunya ini, 当他看到这个孙子的时候， dia sadar, 他感到 saya ini berharga di mata cucu saya. 我在我的孙子面前，这个有价值的， Bukan karena jabatan saya, 不是因着我的职位， tapi karena relasi saya dengan dia. 但是是我与他的关系。 Nah, saya kakeknya, dia cucu saya. 我是他爷爷，他是我的孙子。 Nah, itulah saudara-saudara kira-kira bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. 弟兄们啊，这个就是我们在新的旧约跟新约的分别。 Waktu dia masih aktif kerja di bank, dia seperti orang yang pikirannya di perjanjian lama. 当他还工作在银行的时候，他正在像做活在这个旧约时代。 Ya, hidupnya itu tergantung prestasi dan pencapaian. 他的生命就靠着成绩，他所达到的一切。 Kalau saya taat, saya diterima. 如果我顺服，我被人家接受； Kalau saya gagal, saya ditolak. 如果我失败，我就被人家拒绝。 Saudara, itu perjanjian lama. 弟兄姐妹们，这就是旧约， Ini hukum Tuhan. 这是上帝的律法， Kamu harus lakukan. 你一定要去做。 Hidupmu tergantung kepada ketaatanmu. 你的生命就靠着你的顺服， Tetapi Tuhan tahu tidak mungkin manusia bisa. 但是上帝知道，不可能人能够达到这个地步。 Maka tadi ayat yang kita baca mengatakan Tuhan mengatakan dia akan mengadakan perjanjian baru. 所以刚才我们所读的在31节，上帝要与以色列家、犹大家立一个新的约。 Aku jadi Allah mereka, 我成为他们的上帝， mereka jadi umatku. 他们成为我的子民。 Tidak ada kata kalau. 没有说如果， Kalau kamu gini-gini, kamu jadi umatku. 如果你这样子这样子，你就成为我的子民。 Perjanjian baru nggak ada. 新约没有这样子说到的。 Statement itu dari ayat 33, aku jadi Allah mereka, mereka jadi umatku, itu unconditional. 这一句话在33节，我要成为他们的上帝，他们要成为我的子民， Itulah anugerah. 这就是恩典， Tidak tergantung kepada prestasi ketaatan kita. 不靠着我们的成绩，我们的顺服， Itu perjanjian baru. 那个就是新约。 Bukannya kamu taat baru diterima, bukan. 不是说如果你顺服才被接受， Tapi terbalik, kamu sudah diterima, maka mari taat. 但是反过来，你已经被接受了，我们来顺服。 Saudara, itu kontras yang sangat jelas. 这个世纪很清楚的看到， Kita tidak mungkin diselamatkan dalam sistem perjanjian lama. 我们不可能在旧约里面可以得救。 Karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 我们一切都是犯罪了，失去了上帝的荣耀。 Bersalah kepada satu hukum, bersalah kepada semua hukum Taurat. 我们对一个律法犯了罪，全部我们已经犯了。 Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan yang melakukan semuanya bagi kita melalui Yesus Kristus. 但是在新约里面，上帝已经借着主耶稣为我们做出来了。 Dan ada satu yang berubah sangat penting, saudara sekalian. 有一个很重要的已经改变了， Hati. 就是心。 Perjanjian baru, hati baru. 新约一个新的心。 Yesus pernah berkata, anggur lama ditaruh di kantong baru, pecah. 主耶稣曾经说，老酒如果放在新的袋里，一定破。 Anggur baru ditaruh di kantong lama, pecah. 新的酒放在酒的袋里，一定破掉、漏掉。 Perjanjian baru harus hatinya baru. 新约一定要新的心， Tidak boleh hati lama. 不可以旧的心。 Karena itu Tuhan janjikan di dalam perjanjian baru, aku akan memberikan hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. 所以在以西结书36章讲到，我要赐给你们一个新的心。 Saudara sekalian, ini janji Tuhan dalam perjanjian baru.
这个是在新约上帝的立业， Ada hati yang baru. 有一个新的心。 Saudara, ketika kita memasuki Advent mau merayakan Natal, 当我们进入到这个等待期的时候，我们要庆祝圣诞节， kita merayakan datangnya, mengingat datangnya perjanjian baru. 我们来庆祝新约的来临。 Anugerah Tuhan begitu besar. 上帝的恩典多伟大， Kita tidak bisa lakukan itu, Tuhan lakukan semuanya untuk kita. 我们不能够做，但是上帝已经代替我们做了。 Tetapi seringkali ada orang Kristen masuk Natal dengan hati lama, saudara 但是 sekalian. 很多基督徒进入圣诞节用一个老的心， Khawatir, 疑惑、 cemas, 担心， ya, kemudian juga stres, saudara sekalian. 也是很多的压力。 Natal penuh dengan sukacita, tapi banyak orang memasukinya tanpa sukacita. 圣诞节充满喜乐，但是很多人来庆祝圣诞节不带着这个喜乐， Seperti mereka masih di perjanjian lama. 正如他们还在旧约时代。 Saudara, berbeda sekali ketika kita mengerti spirit perjanjian baru. 不一样。当我们知道这个新约的精神， Bahwa Tuhan sudah mengerjakan semuanya untuk kita oleh anugerahnya. 上帝已经为我们在他的恩典里面为我们做了。 Kita bersandar pada anugerah Tuhan, bukan pada perbuatan kita. 我们靠着上帝的恩典，不是靠着我们的努力， Baru ada sukacita dan damai. 我们才有这个喜乐，也是有这个平安。 Baru spirit ini cocok merayakan Natal. 这个精神是我们来庆祝圣诞节的精神。 Nah, ini sikap spirit anugerah, spirit perjanjian baru. 这个新约的精神， Ini hati yang baru, saudara 这个 sekalian. 新的心。 Saudara, mari kita gali lebih dalam. Apa ciri khas hati yang baru dari perjanjian baru? 我们更深入的去详细，什么是新的心在新约里面？ Yang pertama, hati itu digerakkan oleh kasih, bukan oleh ketakutan. 弟兄们，第一，一个心是被爱推动的心，不是惧怕的心。 Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, 在约翰一书第4章第18节讲子说， di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。 Saudara, diingat waktu di perjanjian lama, Tuhan memberikan hukum Taurat. 弟兄们，我们想起在旧约里面，上帝赐给我们一个律法， Dan Tuhan memberikannya di Gunung Sinai. 上帝在西乃山上赐这个律法。 Waktu Tuhan memberikan Taurat, itu disertai guntur dan kilat. 上帝赐给这个律法的时候，有雷、有闪、有闪， Dan itu sangat menakutkan orang Israel. 这个叫以色列人是多么的惧怕， Sampai mereka minta Musa, jangan Tuhan langsung ngomong pada kami, nanti kami mati. 直到他们求摩西，摩西，你叫上帝不要直接跟我们说话，因为他们怕死， Mereka dimotivasi oleh ketakutan. 他们的主动力是一个惧怕。 Tapi apa hasilnya, saudara sekalian? 但是你知道吗？他的成绩如何？ Nah, Stefanus mengatakan dalam khotbahnya, bangsa ini sejarahnya pemberontakan semua. Bangsa ini sejarahnya pemberontakan pada Tuhan. 这个种族，他的历史，他们是反抗、违背上帝的人。 Stefanus menyebut ini bangsa tegar tengkuk. 只是这个很死脑的人呢。 Saudara, artinya ketakutan itu tidak melahirkan hati yang taat. 第一意思就是说，惧怕没有发出一个顺服的心。 Perjanjian baru mengatakan orang harus digerakkan oleh kasih, bukan oleh ketakutan. 新约告诉我们说，人爱是一定要被被爱推动。 Saudara sekalian, ada seorang petenis yang juara dunia di sekitar tahun 90-an namanya Andre Agassi. 弟兄姊妹，有一个网球世界冠军，名叫做 Andre Agassi， Saudara, dia memenangkan 8 juara Grand Slam ya. 他赢过8次的 Grand Slam。 Orang mengira dia pasti cinta tenis.
人想他一定很爱打网球， Tetapi dia jujur menulis dalam bukunya, sebetulnya dia sangat benci sama tenis. 他很诚实的在他的书上写着，其实他不喜欢，他很讨厌这个网球。 Nah, kenapa dia sampai benci tenis? 但是为什么他讲着恨网球呢？ Karena dia takut pada papanya. 因为他怕他的爸爸，他的父亲。 Papanya setiap hari menyuruh dia sesudah pulang sekolah memukul bola tenis 2.500 kali. 他父亲要他每次上学回来的时候，要打这个网球，打差不多2500次了。 Saudara bayangkan, 250 saja sudah susah. 你想想看，250次都多么难了。 Ini 10 kali lipatnya, 2.500 kali setiap 这 hari. 个是10倍，每一天差不多2500次。 Kalau dia di bawah itu dia tidak lakukan, papanya marah. 如果他达不到这个程度，他爸爸一定发脾气。 Ya, memang akhirnya jadi ranking 1 dia. 是最后他成为排名第一。 Tetapi sebetulnya karena dimotivasi oleh ketakutan dia benci sama tenis. 但是因为他的动机是惧怕的心，所以他就不喜欢这个网球。 Nah, setelah dia dapat ranking 1, dia jiwanya kosong. 他排名第一的时候，他的心灵多么的虚空， Maka dia lari jatuh ke dalam narkoba. 所以他跑去吸毒。 Rankingnya juga jatuh dari 1 jadi 141, saudara sekalian. 他的世界排名本来是第一，现在成为141的排名。 Bayangkan, ranking 1 jadi 141. 你想想看，从第一排名到141排名， Saudara, bagaimana dia akhirnya bangkit? 怎样子他恢复过来？ Ketika dia bertemu dengan istrinya. 当他见到他太太， Dia belajar mengasihi. 他开始学习用爱来爱， Ya, dia belajar dimotivasi oleh kasih, bukan ketakutan. 他开始学习被爱来推动， Karena istrinya tidak menakutkan dia. 因为他太太不叫他可怕， Dan dia belajar mengasihi dan dia bangkit di sana. 他在这里学习怎样子用爱来爱，他才从这里开始恢复起来。 Sampai akhirnya ranking 1 lagi. 最后他倒回排名第一。 Kali ini sudah ranking 1 berbeda sikapnya. 这一次他的态度不一样，接受这个排名第一。 Hasil kemenangan dia, uang itu dia berikan kepada banyak anak yang miskin. 他得到奖赏的钱，他全部献给这些贫穷的孩子们。 Saudara, digerakkan oleh ketakutan sangat berbeda kalau digerakkan oleh kasih. 惧怕推动的跟爱推动的是多么的分别。 Ya, kita bukan di perjanjian lama. 我们不是活在旧约时代， Nggak ada guntur dan kilat lagi, saudara 没 sekalian. 有雷，没有闪。 Yang ada adalah kemuliaan Allah dalam Yesus. 如今有的是在主耶稣里面的荣耀。 Di perjanjian lama orang lihat kemuliaan, takut. 在旧约里面，他们看到荣耀，他们惧怕。 Waktu di dalam perjanjian baru kita lihat Yesus, kita selamat. 在新约里面，我们看到主耶稣，我们得救。 Saudara sekali, itu sebabnya kita jangan dimotivasi waktu ikut Tuhan oleh ketakutan. 所以弟兄姐妹们，我们不要被这个惧怕的心来主动我们。 Kita ke gereja misalnya, karena mengasihi Tuhan, bukan karena takut tidak diberkati. 我们来教会，因着我们爱主，不是我们怕不被上帝祝福。 Saudara, kita bekerja karena mengasihi Tuhan dan keluarga kita, bukan karena takut miskin. 我们工作，因着我们爱上帝、爱我们的家庭的人，不是我们怕贫穷。 Kita melayani Tuhan karena mengasihi tubuh Kristus, bukan karena takut dibilang tidak rohani. 我们侍奉主，因为我们要怎样子爱主的身体，我们不是怕人家说我们不属灵。 Ada 2 suami, 有2个丈夫， katakan A dan B. 我们说他的名字 A 跟 B， Dua-duanya kalau pulang kerja pas jam 5 langsung pulang. 2个都5点钟他们就回家。 Suami A pulang cepat-cepat tepat waktu karena dia takut sama istrinya. Istrinya galak sekali. 做 A 的丈夫，他一
5点他就快快回家。他因着怕他的太太，他怕太太是很凶的太太。 Kalau telat sedikit saja bisa perang dunia ketiga. 如果迟到的话，会世界第3次大战。 Dia taat tapi karena tertekan dan takut. 他顺服，因为惧怕，也是这样大的压力。 Nah, suami B juga pulangnya cepat-cepat setelah jam 5. 这个做 B 的丈夫，他也是5点钟快回家。 Tetapi kenapa dia melakukannya? 但是他为什么要做这样子？ Karena dia mengasihi istrinya, tidak tega melihat istrinya sudah merawat anak, merawat bayinya sepanjang hari. 因为他爱他的太太，他看到太太一整天在服侍他的孩子们。 Saudara, suami A pikirannya perjanjian lama. 第一个丈夫就是说他的思想像旧约时代的思想。 Nah, suami B pikirannya perjanjian baru. 第二个丈夫他的思想是新约的思想。 Ibu-ibu mau suami yang mana? 弟兄姐妹们、妇女们，你要怎样子的丈夫？ Banyak yang ngomong mau yang bedo. 很多人讲我要像 B 的丈夫一样。 Tapi mungkin kalau suami A juga nggak apa-apa. Lebih baik dia takut supaya dia tidak macam-macam. 不要紧，你有 A 的丈夫，如果比较好，他怕，因为他不敢乱来。 Kita jadi istri, jadi suami, doktrinnya masih benar ya saudara sekalian ya. 我们成为丈夫，成为一妻者，我们的神学的看法要对弟兄姐妹们。 Kita orang Kristen mau digerakkan oleh kasih, bukan oleh ketakutan. 我们成为基督徒要被爱推动，不是被惧怕的心推动。 Saudara yang kedua, hati baru itu seperti apa? 新的心怎样是怎样子的心，弟 Hati, 兄姐妹们。 hati baru itu bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan usaha sendiri. 新的心就是说靠着圣灵的工作，不是靠着我们自己的努力。 Saudara, Tuhan mengatakan juga waktu dia janji berikan hati baru, dia akan berikan Roh Kudus diam di hati itu. 他要把那个新的心，还要把圣灵放在我们里面。 Saudara, hukum Tuhan sangat jelas apa yang boleh dan tidak boleh. 上帝的律法是很清楚，什么可以，什么不可以的。 Kita pun melihatnya dengan jelas. 我们也是看得清清楚楚。 Tapi apa problemnya? 但是问题在哪里？ Kita tidak ada kekuatan melakukannya. 我们没有能力去做。 Hukum Tuhan seperti cermin. 上帝的法律像一个镜子一样。 Kalau kita bercermin, kita ngaca, itu kelihatan misalnya ya di bagian mana kotor dan sebagainya. 如果我们照镜子，我们可以看到在我们的脸上在哪里肮脏，在哪里怎样子，可以看得到清楚。 Tapi cermin tidak bisa membersihkan wajah kita. 但是镜子不能够弄我们的脸清洁， Dia hanya kasih tahu bagian mana kotor. 它只有告诉你在哪一部分肮脏。 Karena itu Taurat tidak bisa menyelamatkan. 所以律法不能够叫我们得救， Harus Injil yang berkuasa menyelamatkan kita. 要圣经要恩典能够叫我们得救， Yaitu lewat karya Yesus Kristus di salib. 就是借着主耶稣被钉在十字架的做工。 Saudara sekalian, manusia di perjanjian lama tahu apa yang benar, ingin melakukan yang benar, punya niat baik, tapi tidak bisa. 在旧约里面的时代的人，他们知道什么是对的，什么是好的，但是他们要行对的，他们要行的真理，但是不能够。 Saudara, ada pendiri grup musik metal ya, namanya Brian Welch. Brian Welch 是一个音乐乐的一个建立人。 Tahun 2005 dia banyak uang, banyak fans dan sangat terkenal. 2005的时候，他很多钱，很富有，他很出名， Tapi sayangnya dia memang kecanduan narkoba, saudara 但是 sekalian. 很可惜，他成为吸毒者。 Tetapi dia ingin sekali keluar dari situ. 但是他很想放弃吸毒， Karena dia mengasihi putrinya yang berusia 6 tahun. 因为他爱他的女儿，6岁的女儿。 Demi putri saya akan lepaskan narkoba. 为着我的小女儿，我要把这个毒品放弃。 Maka dia buang itu narkoba ke toilet, saudara sekalian, dia flush. 所以他把这些毒品全部丢在那个厕所里面。 Tetapi setelah berapa jam, 但是过了几个小时， dia merangkak di karpet rumahnya, dia cari-cari
bubuk-bubuk narkoba sisanya, saudara sekalian. 他在地上爬着，向那个厕所那边去找那个毒品的零碎。 Ternyata niat baik, komitmen karena kasih tidak cukup. 原来他的决心不够， Akhirnya dia dalam keputusasaannya berdoa kepada Tuhan. 在他绝望中，他向上帝祷告 Tuhan, jikalau engkau nyata, 主 tolong aku.：“ 主啊，如果你实现存在，你帮助我， Ambil kecanduan ini dari aku. 把这个毒瘾拿掉。 Aku tidak sanggup. 我已经无力了。” Saudara, itu kalimat yang dia ucapkan dalam doanya. 这个是他在祷告里面所说出来的话， Saudara, dia menulis dalam kesaksiannya, ajaib. 他写在他的见证的书上，只有这一句话。 Setelah saya selesai berdoa itu, 祷告了以后， saya tidak mau narkoba lagi. 他就不再吸毒了。 Bertahun-tahun saya berniat keluar, gagal. 几年的时间，我要放弃，但是我失败。 Sekali saya mengakui ketidakmampuan saya dalam doa, kok saya tidak mau narkoba lagi? 一次，我在我的祷告，我承认我无力，我就开始不再吸毒了。 Dia berkata, saya bahkan tidak berusaha untuk berhenti. Tiba-tiba tidak mau saja, sudah. 我都没有精力去想要停止，但是突然间我就想不要了。 Tahun yang sama dia dibaptis di sungai Yordan. 同年的时间，那个时候他在约旦河受洗， Dia bertumbuh selama 8 tahun, dia belajar firman Tuhan, dia dimuridkan. 在8年里面，他怎样子增长，学习成为基督的门徒。 Tahun 2013 dia kembali ke dunia metal. 在2015年，他回到音乐里面， Tapi bukan untuk narkoba lagi, saudara sekalian. 但是不是再吸毒了。 Dia memimpin doa di belakang panggung sebelum pentas. 当还没有上台的时候，在他背景，他带领祷告， Dia gunakan panggung untuk bicara tentang Yesus. 他用这个台上来讲到主耶稣。 Saudara, ini bedanya. 弟兄姐妹们，这个他的不一样。 Kalau kita tahu yang baik, punya niat baik, itu tidak bisa. 我们知道这个是对的、好的，但是没有力量去做。 Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita taat. 只有圣灵的权力、圣灵的能力，才能够叫我们顺服。 Saudara, besok kita sudah masuk Desember. 明天我们进入了12月份， Bulan terakhir tahun 2025. 2025年最后的一个月， Bukan hanya kita akan merayakan Natal, 不是单单我们要庆祝圣诞节， banyak kita akan sudah siap dengan resolusi tahun 2026. 我们也是预备好2026年应该做的事情。 Saya akan baca Alkitab tiap hari mulai 1 Januari 2026. 从1月份开始，我要开始每一天读圣经。 Saya akan berhenti marah-marah mulai 1 Januari 2026. 我要从2026年开始，不要再发脾气了。 Saya akan hati-hati makannya mulai 1 Januari 2026. 对饮食的话，我是小心的吃。 Saya tidak mau pacar putus mulai 1 Januari 2026. 从2024年，我不要再整在这里涉猎哪里涉猎。 Dia tahu apa yang benar, dia punya niat baik. 他知道什么是对的，他有一个好的决心。 Berapa lama resolusinya bertahan? 他有多久能够忍住这些？ Rata-rata saudara sekalian berapa bulan resolusi tahun baru bertahan? 大概平均的话有几个月？ Rata-rata 2 bulan. 差不多平均来说，差不多2个月时间，他们能够忍。 Kalau bukan oleh kuasa Roh Kudus, tidak ada yang bisa. 如果不靠着圣灵的能力，不能够。 Kita tahu apa yang benar, kita punya niat dan komitmen melakukannya benar. Tanpa kuasa supranatural dari sorga, dari Roh Kudus, kita tidak bisa. 我们知道什么是对的，但是我们无力去做，我们不能够。如果没有靠着圣灵的能力，不能够。 Nah, hati perjanjian baru itu spiritnya adalah bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan pada usaha kita. 新的心，他的能力就是靠着圣灵的能力，不是靠着我们的努力。 Yang ketiga, saudara sekalian, hati perjanjian baru, spirit perjanjian baru adalah hati seorang anak, bukan budak. 新约的精神就是儿子的心，不是奴仆的心。 Galatia 4 ayat 4 dan 5.
加拉太书第4章第4节第5节， Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 这时候满足上帝就差遣他的儿子为女人所生，且生在律法以下，把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的身份。 Sebelum Yesus datang di perjanjian lama, manusia kenyataannya adalah budak dosa. 在旧约里面的时代，当主耶稣还没有来的时候，人都是罪的奴仆。 Meskipun mereka disebut umat pilihan, mentalitasnya takut seorang budak. 虽然他们成为一个宗教徒，但是他的性格、他的态还是罪的奴仆。 Tapi ketika waktunya genap, Allah mengutus anaknya lahir lewat seorang perempuan, yaitu kita tahu ini peristiwa Natal. Di situ baru mungkin orang disebut dan menjadi anak. 记着时间满了，上帝是差遣他的儿子为女人而生，在律法以下赎回律法的人的，叫我们可以得到儿子的名分。 Saudara, apa bedanya anak dan budak? 弟兄姐妹们，奴仆跟儿女什么不一样呢？ Coba kita ambil contoh ketika mereka sakit. 我们拿一个例子，当他们在生病的时候， Kalau budak sakit, dia sangat takut karena tuannya akan segera membuang dia karena sudah tidak berguna lagi kalau tidak sehat. 如果一个奴仆当他生病了的时候，他怕他的主人辞掉他，因为他主人已经不要了，因为他不健康了。 Tapi perhatikan seorang anak, kalau dia sakit, 但是你如果注意到一个孩子，当他生病的时候， dia sangat tenang. 他很安静的， Satu, dia tidak usah masuk sekolah. 他知道他不必上学。 Yang kedua, dia nggak usah pusing apapun, urusan 第二 apapun. 第二，他不需要去想什么东西， Dan ketiga, dia yakin pasti papa mamanya lebih perhatian pada dia. 因为他肯定他的父母亲更加的关怀到他。 Seorang budak takut sekali kalau dia sakit. 一个奴仆，当他生病，他有一个惧怕的心。 Seorang anak tenang sekali kalau dia sakit. 这个做孩子的，当他生病的，他多么的安静。 Saudara sekalian, betapa berbedanya seorang budak dan seorang anak. 弟兄姐妹们，成为一个奴仆跟一个儿子，多么的不一样。 Betapa berbahagianya saudara dan saya disebut anak Tuhan. 我们有多么的喜乐，我们被称为上帝的儿女。 Kita tidak usah khawatir banyak hal. 我们不需要去疑惑很多东西。 Kita dicintai oleh Tuhan bukan karena kita berguna buat dia, 上帝爱我们，不是说我们对他有用处， tetapi karena dia sungguh mencintai kita tanpa syarat, kita bisa mau hidup berguna untuk dia. 但是他是无条件的爱我们，我们就想要为他一直做一些有用的。 Tetapi ada anak Tuhan hidupnya bukan seperti anak, saudara sekalian. 但是有些上帝的儿女们，他活着他的生命不像是儿女， Pikirannya itu lebih mirip pikiran seorang budak. 他的思想更像一个奴仆。 Nah, contohnya adalah anak sulung dalam perumpamaan anak hilang itu. 在这个圣经里面讲到这个失去的孩子，做长子的。 Ketika adiknya kembali dan bapaknya bikin pesta buat adik yang hilang itu, saudara anak yang hilang itu, dia marah-marah. 当他小弟弟回来的时候，他爸爸围着他弟弟来庆祝的时候，做哥哥的发脾气。 Saudara perhatikan bahasa yang dia gunakan waktu protes pada bapaknya. 你注意到，当他向他爸爸说话控告的时候， Aku sudah melayani bertahun-tahun. 我已经几多年服侍你。 Dan dia pakai kata melayani itu doulos, budak. 他在这里不是这句话，他用奴仆的工作。 Perjanjian baru ada banyak kata untuk pelayanan. 在新约里面很多的语言讲到这个不是的工作， Tetapi dia memilih kata yang artinya budak. 他选择这句话就是说奴仆。 Dan yang kedua dia katakan, aku tidak pernah melanggar perintah.
他说我不曾违背你的命令。 Ini spirit perjanjian lama. 这个是旧约的精神 Perintah. 命令。 Yang ketiga, tetapi kamu tidak pernah beri aku apa-apa. 第三，但是你不曾给我什么好东西。 Ini pegawai minta transaksi sama atasan. 这个是一个工人，一个佣人对他的上司所要的。 Ini anak cara pikir budak. 他这个孩子，他的思想是奴仆的思想， Tetapi luar biasa respon bapaknya. 但是他父亲的回应是多么的特别。 Kata pertama, 第一句话， anakku. 我的孩子， Itu ingatkan dia, kamu anak jangan bicara seperti budak. 叫他提醒他，你是孩子，不是要像一个奴仆。 Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Itu Nih. relasi. 你每一天跟我在一起，这个是一个关系来的。 Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 所有我的都是你的。 Bapak tidak pernah perlakukan anak sulung seperti budak. 父亲不曾把长子当作奴仆， Tetapi anak sulung yang memilih hidup dengan hati dan pikiran seorang budak. 但是长子选择他的心、他的思想像奴仆。 Saudara, hanya dalam perjanjian baru, saudara dan saya betul-betul bisa hidup dan berpikir sebagai anak, bukan budak dalam relasi dengan Tuhan. 弟兄姐妹们，你与我在新约里面，我们才能够知道我们跟上帝的关系，就是父亲跟儿子不是奴仆的关 Karena 系。 Tuhan sudah melakukan semuanya bagi kita. 因为上帝已经为我们做了， Sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah respon spontan seorang anak yang mengasihi bapaknya. 所以我们所做的是一个回应，我们爱上帝的回应。 Saudara, tahun 2022 kita ingat ada Piala Dunia yang dilangsungkan di Qatar ya, sepak bola. 弟兄姐妹，2022年的时候，在卡塔尔足球世界比赛， Kita tahu yang juara itu Argentina 我们知道阿根廷成为一个冠军， dan yang mengangkat piala itu Lionel Messi, kaptennya. 刚出这个他的金杯的时候，是这个莱昂内西的他的自卫人 Saudara, ada aturan soal mengangkat piala itu. 有规矩要把这个扛起这个杯， Piala itu hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. 这个杯只有可以这些足球员跟国家的总统才可以 Karena itu 扛。 kepala negara Qatar kasih ke orang Argentina, kepada pemain Argentina. 所以他的政府把这个东西，把这个杯给这些球员， Siapapun yang lain nggak boleh pegang. 别人不可以摸到， Wartawan tidak boleh. 记者也不可以摸到， Selebriti orang terkenal juga tidak boleh. 有名人物也是不可以。 Tapi tiba-tiba ada 3 anak kecil masuk ke lapangan pegang-pegang piala itu. 但是突然间有3个小孩子进到球场去摸它，去拿着它。 Diangkat piala itu, mereka cium-cium, mereka bawa lari piala itu keliling lapangan. Saudara bayangkan coba. 甚至他们把这个杯扛起来，带着跑，在那边在球场里面，在那边转着。 Tapi herannya mereka tidak dikejar-kejar oleh security. 但是保安奇怪的没有去抓他们， Mereka tidak dilarang untuk melakukan itu. 他们没有被禁止去做这些， Mereka bukan pemain bola, 他们不是球员， mereka tidak ikut keringat selama 90 menit. 他也没有在那边处理，在90分钟里面处理， Mereka tidak ada jasa apapun. 他们一点的功劳也没有， Tapi boleh pegang piala dunia. 但是他们可以拿着这个杯，世界的杯。 Saudara, kenapa mereka boleh? 弟兄姐妹们，为什么他们可以？ Karena mereka adalah anak-anak Lionel Messi. 因为他们是留尼梅西的儿女们， Bapaknya pemenang. 他的爸爸是一个得胜者。 Ya, itu bedanya anak sama bukan anak. 弟兄姐妹们，这个孩子跟不是孩子的不一样。 Saudara, kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita diperlakukan sangat istimewa, punya akses langsung kepada Bapa di sorga. 弟兄姐妹们，我们被称为上帝的儿女，我们直接有
在天上的爸父有关系， Bukan karena kehebatan kita. 不是因着我们的厉害， Kita nggak ada kontribusi apa-apa, saudara sekalian. 我们在这些没有一点的功劳， Kita bisa begitu karena Yesus Kristus melakukan semuanya untuk kita. 我们能够这样子的身份，因为主耶稣已经为我们做了。 Karena itu kita mari mendekati Tuhan sebagai anak, bukan dengan takut seperti budak. 所以我们现在把主当作父亲，把自己放成为儿女，不是奴仆。 Kalau seorang budak itu bersalah, dia pasti mau lari dari tuannya. 如果一个奴仆做错了事情，他一定要离开他的主人。 Kalau anak bersalah, dia pasti cari bapaknya. 但是如果孩子错了，他一定去找他的父亲。 Itu anak, saudara sekalian. 这就是孩子，弟兄姐妹们， Itu sikap hati perjanjian baru. 这个就是新约的新的态度。 Saudara, kita bersyukur ya ketika kita memasuki Natal, kita merayakan mengingat datangnya perjanjian baru. 弟兄姐妹们，我们感谢上帝，我们要庆祝圣诞节，我们要记得新约的到来，新节的到来， Penggenapan paling nyata dari perjanjian baru adalah hati baru. 在新的完全，这就是一个新的心。 Apapun yang pertama, apapun yang kita lakukan hendaknya digerakkan oleh kasih, bukan oleh ancaman atau ketakutan. 我们所做的一定要被爱来推动，不是被这个惧怕来推动。 Dan apapun yang kita lakukan hendaknya bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan usaha kita. 我们所做的一切，应当我们靠着圣灵的力量，不是我们的力量。 Nah, yang ketiga ingat, hati perjanjian baru, hati seorang anak, bukan seorang budak. 新约的心就是儿子的心，不是奴仆的心。 Saudara sekalian, anak tidak perlu bertransaksi dengan bapaknya. 弟兄姐妹们，孩子不需要跟爸爸做一个条件。 Anak tahu bapak berkata segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 孩子知道父亲说：“我所有的都是你的。 Aku percaya kepada kebaikan kelimpahan kasih Tuhan. ”我相信上帝丰富的恩典，丰富的爱。 Saudara, inilah perjanjian baru. 弟兄姐妹们，这就是新约。 Tuhan jadi bapak kita, 上帝成为我们的父亲， kita jadi anak Tuhan. 我们成为上帝的子民。 Bukan kalau kamu taat pada Tuhan, bukan. 不是说如果你顺服上帝，不是。 Kita dijadikan anak Tuhan karena kasih karunia, karena anugerah semata-mata, bukan karena ketaatan kita. 我们被称为上帝的儿女，因着我们因为上帝爱我们，不是因着我们的顺服， Tetapi karena kasih anugerah yang tidak bersyarat itu mendorong kita mau taat. 但是因着那无限无条件的爱，推动我们要顺服， Bukan dari ketakutan, tapi dari cinta kasih. 不是因着惧怕，因着我们爱。 Bukan niat kita, bukan usaha kita, tapi sandar kuasa Roh Kudus. 不是我们的决心，不是我们的努力，但是是圣灵的权柄， Dan dari hati anak yang mengasihi bapaknya. 从儿子的心爱父的心， Sambil kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. 我们等待主耶稣来第二次的来临。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjanjian baru. 我们天上的爸父，我们感谢你新约的， Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. 谢谢主你的恩典，这样伟大的恩典。 Terima kasih karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami. 感谢主，你赐给我们你独生的儿子为我们而死， Sehingga hati kami boleh sungguh-sungguh adalah hati yang baru yang sudah diberbasuh oleh darah Tuhan Yesus. 如果我们的心真正是一个新的心，已经被主耶稣的宝血洗净的心， Tuhan, biarlah hati baru ini kami persembahkan kepada Engkau. 主啊，叫这个新的心献上于你， Supaya apa yang kami lakukan lahir dari kasih, bukan dari ancaman ketakutan. 直到我们所做的是从爱来
做出来，不是因着惧怕。 Dan biarlah Tuhan hati baru ini terus bersandar pada kuasa rohmu yang kudus, bukan pada kekuatan kami. 让这个新的心是靠着圣灵的权柄，不是靠着我们的能力。 Dan biarlah hati baru terus mengajarkan, mengingatkan kami untuk bersikap sebagai anak, bukan sebagai budak dalam relasi kami dengan Engkau. 让新的心提醒我们，一直的提醒我们，告诉我们，我们是儿女，不是一个奴仆。 Biarlah kami boleh dengan hati baru ini sungguh-sungguh hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus. 叫我们在这个新的心，成为一个新造，在基督里面新造的人。 Sampai seluruh janji rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. 求主你成就一切主呢，在我们的生命上， Sehingga kami boleh sungguh menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. 叫我们真正成为别人的祝福，来荣耀上帝的名。 Berkati dan pakai setiap kami ya Tuhan. 祝福使用我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。Terima kasih Bapak. 谢谢。